Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa fussira al-imanu bit-tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit-tahqiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fussira al-imanu bit-tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit-tahqiqi. Wa fussira al-imanu bit-tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit-tahqiqi. Wa fussira al-imanu bit-tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit-tahqiqi. Faqila syarr tunkal amal wa qila bal syatrun walis lamashrahan nabil amal. Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wa islam mashrahan nabil amal. Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wa islam mashrahan nabil amal. Misaluha zal hajju wa salatu kadha siyamu fadri wa zakatu. Misalu hadzal hajju was salatu kadha siyamu fadri waz zakatu. Misalu hadzal hajju was salatu kadha siyamu fadri waz zakatu. Ya awal wa fussira al-imanu bit-tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit-tahqiqi. Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wa islam mashrahan bil amal. Misalu hadzal hajj wa salatu kadha siyamu fadri wa zakatu. Wa fussira al imanu bitasdiqi. Kita nak sambung insya-Allah di atas kaedah apa kita belajar lepas untuk dapat yakin kepada Allah Ta'ala, arif kepada Allah Ta'ala, al-jazmu mutabik bilhaq dalil. Kaedah dia nazar. Nazar apa? Nazar pada diri kita, alam ulwi, alam sufli. Dengan bahasa lain, nazar pada makhluk. Kalau tak pandai nazar pun, kaedah dah diajar oleh ulama kita. Ambil ni, jadikan riadah pada kita untuk zikir. Apa dia? La ilaha illallah, makhluk tak ada sifat ilah sama sekali, melainkan Allah jua bersifat ilah. Tak mana ambil urusan dia. Makhluk ni semua baru. Makhluk berubah. Makhluk ni tak boleh jadi sendiri. Mesti ada pencipta yang sangat sempurna menciptakan semua makhluk ni. Dan makhluk ni semua berubah. Makhluk ni semua baru, mustahil kidam. Itu antara belajar lepas kan? Dan apa yang ada pada makhluk ni dengan berubah-ubah, kita duk tengok sentiasa duk berubah, tak pernah berhenti perubahan ni. Tu dalil menunjukkan bahawasanya makhluk ni dia mustahil kidam dan dia daripada Adam dan sentiasa menuju ke arah kebinasaan. Sentiasa akan ada setiap detik dan saat yang berikut. Setiap detik dan saat melalui proses musnah, pecah dan hancur. Makhluk tu kita. Walaupun kita tengok kita ni macam kau gemuk, kau bagus, kau pandai, kau bijak, macam kita ni bertambah satu. Tapi sebenarnya tu dalil kita fanin, kita binasa. Bahkan ulama kita sebut dalil yang mereka lebih cekap untuk faham daripada kita
Kita semua ni setiap detik dan saat adalah sedang melalui proses kehancuran. Detik per detik, bahasanya. Kita je duk perasan kita ni kalau daripada kecil makin besar, makin besar, makin besar. Tapi sebenarnya besar tu adalah sedang melalui proses kehancuran. Kalau kita kata belon, contohlah kan. Dia makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Kita rasa macam dia bertambah. Tak. Sebenarnya dia makin hancur. Memanglah tengok saiz makin besar kan. Tapi dia semakin hancur. Itu belon. Bahkan ahli sains pun disebut cakrawala semua ni. Setiap detik dan saat dia, apa istilah putihnya, dia expand, berkembang. Apatah lagi memang orang putih dia ada teori the Big Bang, yang asal makhluk ni semua daripada satu. Ada isyarat macam tu daripada Quran. Kanata ratqam fafataqnahuma. Macam mana kepala dia? Kipas pasang. Kanata ratqan, langit bumi ni kedua-duanya kana ratqan. Dia asalnya adalah cantuman daripada benda yang satu, fafataqnahuma. Kemudian kata orang salam ni pecah yang kedua ni. Itu isyarat Quran lah. Ulama ada perbincangan dari situ nak menunjukkan bahawasanya memang antara kaifiat Allah Ta'ala jadikan alam ni asalnya satu, lepas tu daripada dia berlaku pecah, apa istilah dia, expand, dia makin berkembang. Ibarat macam belon, asal kecil besar sampai satu tahap dia akan terlerai antara ikatan satu sama lain. Itulah kiamat. Itu teori the Big Bang yang tu, orang putih punya. Ada ulama kita sebelum ada teori itu pun ada yang dah berpendapat itu. Ambil pada ayat Quran tu lah. Saya tak ingat depan apa. Awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Kalau tengok ayat Quran tu lagi lah, kita apa? Adakah orang kafir tak memandang, tak melihat, tak boleh mengkaji, tak boleh memahami? Anna samawati wal ardi, anna samawati wal arda kanata ratqan. Nak kita apa? Orang yang sepatutnya kena faham langit bumi ni asal daripada satu, lepas tu orang tak pecah, orang kafir. Cuma orang kafir pun yang dia yang mewawarkan istilah the Big Bang Theory ni. Sikitlah sana. Asal kita tak faham Big Bang Theory apa bala pun, iman aja. Pasal kita orang mukmin ni senang. Kita kadang tak payah kaji lebih-lebih. Ulama kita memang dia selain pada iman dia mengkaji, masya-Allah. Kita memang tak challenge lah dia orang bab tu. Kat kita ni iman ni apa dia? Makhluk ni semua sentiasa sedang melalui proses kebinasaan. Contoh ayat-ayat yang saya biasa dengar duk ngaji, tu guru kita duk sebut, kata contohlah kereta kita baru koyak plastik. Kita sangka baru tak? Bagus tak? Mula koyak plastik tu, mula dia sedang hancur. Mula pakai, mula naik, dia akan melalui proses rosak. Binasa. Sama lah kita. Makin besar ni kita rasa besar. Tak. Dia sedang melalui proses binasa. Bukan umur kau panjang, umur kau pendek. Mana ada umur kau panjang? Itulah realiti yang kita nak faham. Satu orang beriman ni dia kena pandang lain cara orang yang tak beriman pandang. Kita kena faham lain daripada orang lain faham. Khasnya atas kita belajar bab akidah, orang lain duk faham makhluk kan. Kita kena keluar daripada dimensi makhluk tu, pandang kepada khalik makhluk. Bahasa dia macam tu lah. Kita boleh dapat tak dapat lagi tu satu hal. Tapi di atas apa yang ulama untuk guru ajar kita, tengok apa Quran ajar kita bagaimana nazar apa yang kita nak dapat ni, kita kena duduk macam tu.
duduknya tu. Kita makhluk tapi kita kena pandang dari skop yang lebih besar dah tu apa dia? Kena rasakan ada Allah yang jadikan aku, Allah khalik makhluk. Dan kita pandang pun bukan tengok diri kita ni, nampak semua alam ni. Kita rasakan duduk di atas satu hakikat yang sama. Apa dia? Asal tak ada, ni ada, setiap detik saat sedang melalui proses untuk binasa. Yang memang sedia dulu, kini, selamanya. Tak akan ada apa-apa perubahan sampai bila-bila Allah sah pencipta alam semesta. Tu nak beriman. Kata apa kita belajar dulu, kullu ma jaza alaihi al-adam alaihi qatan yastahilul kidam. Mustahil kidam pada makhluk. Itu yang kidam apa? Allah. Okey. Itulah iman kita. Yang tu yang kita nak sambung. Iman ni apa? Wa fussiral imanu bitasdiqi. Ditafsirkan fussira ay buyyina ay fussila. Puasa umpama itulah. Telah ditafsirkan, dihuraikan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita apa makna iman ni. Al-imanu fussira bitasdiq. Zaman jerur tu takluk pada fussira. Iman ni ditafsirkan, dihuraikan, diertikan dengan tasdik. Asal makna tasdik membenarkan. Itu kita tengok matan dulu. Iman fussira bitasdiqi. Lepas tu iman tasdik. Tasdik ni asal istilah tasdik adalah tasdik qalbi. Tasdik ada dua istilah ulama, tasdik qalbi, tasdik lisani. Tasdik lisani, tapi asal tasdik adalah tasdik qalbi. Lisani ini, tasdik lisani dia tabek kepada tasdik qalbi. Tasdik qalbi dia matbu', istilah sikit tu. Maksudnya tasdik ni, membenar ni dia kerja hati. Dia min amalil qalbi. Jadi iman ni dia amalil qalbi. Dengan bahasa lain ada hadis Nabi SAW disebut al-imanu huwal yaqin. Iman ni ialah yakin. Yakin, apa dia al-yaqin? Al-yaqin huwa tasdik. Tasdik ai tasdik qalbi. Lepas tu tasdik lisani tu apa? Wa nutqu fihi khulfu bitahqiqi. Wa nutqu fihi, dan bertutur padanya, maksudnya menyebutkan atau menzahirkan iman yang ada dalam hati itu. Wa nutqu fihi, dan bertutur fihi iman ni al-khulfu. Ada khilaf ulama nak bicara masalah nak bertutur dengan nutuk dengan iman tu, bitasdik tu, faham nutuk bihi bi iman ni nutuk bi syahadatain. Itu murad dia lah. Asal domain tu wa nutqu fihi, mengucapkan. Masuk nutuk ni nutuk bi syahadatain. Itu murad lah. Tapi asal matan tu wa nutqu, bertutur fihi iman. Maksud iman ni dalam hati. Itu nak bertutur dia. Jadi nak bertutur tu, maksudnya bercakap tu, nak menyatakan iman apa dia? Murad dengan nutqu tu adalah nutqu bi syahadatain. Pasal dia adalah tasdik lisani daripada tasdik qalbi kita. So, iman adalah tasdik, dan tasdik iman tu adalah tasdik qalbi. Lepas tu mengucapkan kalimah syahadah di mulut tu, an-nutqu tu, yang tu dipanggil at-tasdiqul lisani. Itu adalah tasdik lisani. Jadi apa hukum tasdik lisani ini? Sedangkan iman tu adalah tasdik qalbi. Sepatutnya tak sebut di mulut pun tak apa. Pasal apa? Iman kat mana? Qalbi. Lepas tu mulut ni buat apa? Mulut ni kalau ikut dia translator, dia terjemah daripada apa yang ada fil qalbi. Memang ada bahagian ulama panjang apa ni, tapi kita ambil atas prinsip dia. Kita di atas perjalanan kita hidup ni, kita ni apa yang jatuh di hati, itulah kita sebut di mulut. Memang ke deput di mulut dulu, lepas tu apa jatuh di hati? Boleh faham saya buat apa?
Kita punya perjalanan, kita duduk hidup seharian ni, mestilah di hati dulu, lepas tu baru kita sebut di mulut. Kalau katalah cuti, dia tengok budak balik, ish rasa nak balik. Main mana dulu? Main mana nak balik tu? Di mulut. Hati dulu. Hati dulu, atas kita berfikir itu satu hal. Saya jalan nak jatuh hati, akal, nazar. Antara sahabat-sahabat dia tengok, dengar, kan? Rasa, perasaan. Jadi asalnya daripada hati dulu, lepas tu baru bertutur dengan dia. Jadi iman ni adalah dia adalah tasdik qalbi, dan bertutur bil iman ni wa nutqu, kata dia bitahqiqi, menuturkan dengan iman ni, nuturkan dia, nutuk bitahqiq dengan sebenar, maksudnya nak menyatakan kebenaran iman tu. Kalau kita tak duduk situ tak apa, kalau ikut terjemah dia yang kata dia, padanya pertikaian ulama dengan ketetapan dalil. Jadi kita takluk dekat khulfu lah itu. Wa nutqu fihi al-khulfu bitahqiq, bermula bertutur padanya bil iman, al-khulfu ada khilaf. Jadi wa nutqu tu mubtada, al-khulfu tu khabar. Wa nutqu al-khulfu, wa nutqu fihi al-khulfu, menuturkan fihi bil iman, al-khulfu ada khilaf. Ataupun kita baca macam ni, wa nutqu macam mubtada, fihi al-khulfu, jumlah tu fihi tu khabar muqaddam, khulfu tu mubtada muakhar, jumlah mubtada muakhar dengan khabar muqaddam tu wa nutqu al-khulfu fihi, maksudnya bertutur dengan kalimah syahadah, ada khilaf fihi fi nutqi. Kalau domain ke situ boleh tu kata panjangan pening kepala saya sebut itu sudah lah kan. Pasal ni kaedah belajar i'rab ni domir, baca tu bukan baca saya, baca tu tabyin makna kalimah, tabyin kalimah. Ni nak jadi apa? Hantu raya ke? Tuyul ke? Pocong ke? Itu saja disebut bodoh juga salah kan? Jadi apa? Fa'il ke? Mubtada ke? Jumlah tu jadi khabar ke? Dia hampa tak boleh lah jalan lagi tu lah. Ngaji lama sikit lah. Saya sebut-sebut tu hampa boleh share. Hampa kelang kabut tanya lain lah. Kalau agak boleh faham, tanya. Tak faham langsung, tak tahu apa nak tanya pun, dengar je lah dulu kan? Dengar je. Yang ni susah baca ragam macam ni. Satu kadang baik hampa jadi orang awam, dengar yang saya ngajar. Cerita gitu. Ya, hampa dengar saya sebut. Jadi orang awam dengar saya ngajar, faham hukum akam, siap balik, selesai. Betul apa nak amal. Orang awam ni lah. Ini panggil orang awam. Nak jadi orang khas ni, hampa kena bergomoi. Dia tak boleh main dengan ceramah Maulid Rasul, tak susah. Oh, sikit. Ya. Semua orang boleh dengar. Tapi mengaji bukan semua orang boleh dengar. Itu yang tak ramai tak nak mengaji. Siapa? Bukan semua orang boleh dengar. Macam ceramah dia tu je. Dia bukan ada orang kata apa, bahas syarat, rukun, kesana kemari, mubtada, khabar, tafsir, terjemah, lazim, malzum. Mana ada? Mana ada? Mungkin ada satu tengok usul penceramah agaklah. Saya tak dengar ceramah apa ni. Daripada pagi sampai tengah hari. Letih sikit. Memang letih sikit lah. Bedak memang nak turun, tapi kerja taram sebulan dah, cuti gitu selesai dia. Tu pun tak habis. Betul lah. Sekali hamba bagi kesimpulan kat saya kan. Bagi khulasah dah lah. Apa saya nak cerita ni? Wa nutq bertutur, al-khulfu fihi, ada khilaf fihi fi nutuk tu. Khilaf tu bitahqiq, maksudnya dengan sebenar. Bitahqiq tu maksudnya bidalil. Maksudnya ada ulama, ada beberapa pandangan ulama tentang masalah menuturkan kalimah syahadah ni berkaitan dengan iman di hati. Dia sambung ni belakang tu lah. Belakang ni. Faqila syartun kal amal wa kilabal. Yang tu nak syarah tu, biasa dulu. Jadi kalau saya sebut awal dulu, khilaf tu khilaf tentang mana? Khilaf dari sudut nak mengatakan adakah perlu mengucap kalimah syahadah ni. Dan kalau kata perlu, dia duduk
kedudukan apa? Adakah dia syarat ataupun dia rukun? Itulah. Saya sebut awal, nanti tengok matan. Kalau ikut yang kita duk pakai dah. Rukun Islam berapa? Rukun iman berapa? Ada tak rukun Islam, rukun iman 6? Ada tak rukun iman tu mengucap kalimah syahadah? Dengar soalan dia, jangan silap jawab. Tampol lagi. Ada tak rukun iman tu mengucap kalimah syahadah? Tak ada. Mengucap kalimah syahadah rukun apa? Rukun Islam. Jadi apa kaitan mengucap kalimah syahadah ni dengan rukun iman? Kan iman tu, iman ni rukun dia ada 6. Itu rukun. Untuk mengucap kalimah syahadah ni apa kaitan dengan iman ni? Apa? Bukan mengucap kalimah syahadah ni rukun iman ke? Tidak. Atas kita duk sebut selalu rukun Islam, rukun iman macam tu. Mengucap kalimah syahadah bukan rukun iman. Dia rukun Islam. Habis tu apa kaitan mengucap kalimah syahadah dengan iman? Yang tu yang selalu kita tak bicara. Yang tu lah kalau ikut perkaitan antara iman dan Islam ni. Pasal iman bab qalbi. Semua iman, rukun iman yang 6 tu, semua adalah tasdik qalbi. Tasdik qalbi ke Allah, malaikat, Rasul, kitab, qadar hari kiamat. Islam ni mengucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, rukun atas nama rukun ni, dia adalah penzahiran jasmani untuk menterjemahkan apa fi qalbi tu. Fi qalbi. Jadi Islam ni takluk dia zahir. Kalau tengok rukun Islam tu, iman ni takluk dia batin. Jadi kalau gitu khasnya akan menyebut kalimah dua kalimah syahadah ni kaitan dengan iman. Atas sebut rukun iman Islam kita dah maklum. Untuk iman ni apa? Mengikut jumhur ulama dengan kita duk pakai sebenarnya. Cuma bab tu bila kita tak belajar, macam orang tak peduli. Sedangkan kena tengok besar tu. Pasal apa? Pasal mengucap kalimah syahadah ni dia syarat iman. Bukan rukun iman. Rukun iman. Untuk mengucap kalimah syahadah dia syarat. Jadi apa beza syarat dengan rukun? Rukun ni dia lah ma yalzamu min adamihi adamul hukmi wa huwa juz'un minhu. Kalau itu rukun. Syarat pula dia ma yalzamu min adamihi adamul hukmi wa laisa juz'an minhu. Itu syarat. Rukun ni apa? Dia lah satu perkara yang terlazim. Tanpa ada dia tak ada lah, tak jadi masyrut. Ma yalzamu min adamihi adamul hukmi. Lazim pada dia, kalau tak ada dia hukum takkan sabit. Maksudnya tak ada hukum iman. Itu rukun. Wa huwa juz'un minhu. Dia juzuk daripada iman. Itu rukun iman. Mengucap iman dengan Allah Ta'ala, malaikat, Nabi, kitab, qadar, hari kiamat. Itu adalah rukun. Itu adalah rukun. Mengucap kalimah syahadah syarat. Syarat ni apa? Dia juga ma yalzamu min adamihi adamul hukmi. Benda yang terlazim daripada ketiadaan hukum. Hukum apa? Tak ada iman. Tapi walaysa juz'an minhu. Dia bukan juzuk daripada iman. Dia istilahnya amrun dakhil, amrun kharij. Iman dia amrun dakhil. Islam mengucap kalimah syahadah dia amrun kharij. Ni takrif, definisi ya. Istilah-istilah ulama kita nak panggil siapa kharij, siapa dakhil. Pasal rukun dia amrun dakhil, syarat amrun kharij. Bandingan dia kata dekat amal. Contoh kita sebut rukun wudu apa? Tanya rukun wudu pula lah. Nak faham rukun dengan syarat tu. Semayang senang. Semayang berapa rukun? 13. Tu selalu kita sebut. Tu rukun semayang. Syarat semayang apa? Ngadap kiblat, tutup aurat, suci pada najis, suci pada hadas besar, suci pada hadas kecil. Itu syarat. Kalau tak ngadap kiblat boleh semayang? Tak boleh. Tak sah. Tetap tak sah. Ada najis tak sah. Tak ngadap kiblat tak sah. Ada hadas besar tak sah. Ada kecil ada tak sah.
tak tutup aurat, tak sah, tetap semayang ni tak jadi. Tapi dia amrun kharij, dia bukan diri semayang tu, dia bukan diri semayang tu. Yang itulah istilahnya amrun kharij. Amrun kharij. Kalau baca Fatihah, rokok, sujud, i'tidal, itu dipanggil amrun dakhil. Apa kena apa tu? Kataan tu, istilah tu. Saya memang pakai tu, bahas hukum memang tak kerti itu, memang bengong, mengung memang baca kitab. Memang tak faham benda ni dakhil kharij, tentang apa? Kan? Benda tu istilah tu. Istilah amrun kharij dakhil istilahnya. Sedangkan dua-dua ada istilah talazum. Pasal apa? Mana boleh semayang tak ada wuduk? Mana boleh? Mana boleh semayang tak menghadap kiblat? Mana boleh? Lazim semayang mesti menghadap kiblat. Kalau ada yang kecuali pasal semayang sunat, syiddatul khauf, itu lain pasal lah. Lain pasal. Mesti ada wuduk, mesti ada suci pada hadap besar, mesti jangan ada najis. Itu mesti ya. Mesti. Yang tu ada talazum. Mana boleh ada semayang najis ada? Mana boleh? Mana boleh? Islam bagi tu mukallaf tu syarat tu syarat kan? Tu semua syarat mana boleh lekang. Pasal dua-dua ni istilahnya dia lazim malzum. Lazim malzum pun umum khusus wajahain. Bukan umum khusus mutlak. Bisa dengar tak? Kata kan? Umum khusus wajahain. Umum khusus mutlak. Boleh ingat ni? Itu kata ilmu bahas macam tu. Lepas tu bila dah faham, kita kena ambil berat apa? Yang tu nak faham. Itu kita punya pelajaran tauhid. Bahas ilmu itulah umum khusus mutlak. Tak ingat saya kena sebut pula gambar. Umum khusus mutlak, umum khusus wajahain. Nabi Rasul tu umum khusus mutlak. Bukan umum khusus wajahain. Umum khusus wajahain, kayu, cincin dengan emas. Umum khusus wajahain. Ada am belah sini khas pada kedua-dua belah pihak kan. Kalau am Rasul tu, Nabi Rasul, dia am satu pihak, khas satu pihak. Semua Nabi Rasul, semua Rasul Nabi, tapi tak semua Nabi Rasul. Itu am khusus mutlak. Yang ni iman Islam am khusus wajahain. Iman mesti Islam, Islam mesti iman. Mana boleh Islam tak iman? Mana boleh iman tak Islam? Mana boleh? Mana boleh? Setiap Islam, orang Islam kalau dia semayang mesti dia tasdik pada Allah Ta'ala, Rasul, kiamat. Setiap orang beriman mesti solat apa. Kalau tak solat, nanti ada bahas lazim malzum dia. Sekurang-kurangnya tasdik mesti ada. Pasal dia tasdik. Iman tasdik. Iman tasdik. Mesti mengiyakan semayang wajib. Tak semayang fasik. Taklah jadi tak semayang jadi kafir. Bahas dia kalau ikut panjang tu. Okey, panjang umur jumpa nanti memang ada tempat-tempat kita bicara situ. Atas kita bicara ni nak sebut wa busiral imanu bi tasdiq. Iman ni tasdik. Dan bila tasdik tu atas definisi ulama, tasdik tu pasal dia datang dengan al-ilm, tasdik ni tasdik apa? Iman ni dialah tasdiqu bima atau at-tasdiqu bi kulli ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam daruratan ma'lum fid din bid darurah. Ataupun daruratan fid din. Kalau pendek macam tu. Dia lah tasdik ni apa? Tasdik ni tasdik bi kulli ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan dengan sekalian apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasdik ni tadi apa? Apa Nabi buat datang, tak ada apa yang kita tinggal. Tak ada kita ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Tak ada. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Lagi apa? Kita taklah atas kaedah afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Tak, mesti iman ni dia mesti tasdik bi kulli ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khasnya atas nak bagi definisi, dia mesti tasdik bi kulli ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maklum fid din bid darurah. Tasdik bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam maklumin yang maklumin fid din bid darurah, yang maklum pada agama dengan mudahnya. Sekali lalu sebut macam tu. Itulah masuk membenarkan, mesti membenar tu. Satu, kena ada rumusan yang ulama kita dah sebut. Mesti bila menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, mengucap kalimah syahadah ni, mesti membenarkan apa? Allah, Rasul, malaikat, kitab, qadar, kiamat.
Lepas tu rukun Islam yang paling besar mana? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Lepas tu apa? Mana yang nama maklum fiddin bid-darurah. Apa dia? Arak haram, judi haram, zina haram. Mesti apa-apa yang maklum fiddin bid-darurah tu jangan sampai orang yang nak masuk Islam ni tak tahu. Dobit dia situ, maklum fiddin bid-darurah. Jadi untuk nama iman mesti tasdik tu. Adapun benda-benda yang tak maklum fiddin bid-darurah, benda yang tak maklum untuk orang boleh tahu yang ni adalah ajaran agama Islam, dia benda sulit, dia benda yang ada bab ghamid, bab susah, rumit, orang yang tertentu mengaji dia boleh tahu kan? Ngaji qiraat, ngaji bab faraid misalnya, ada nak kenal riba fadli, riba yadi, riba nasi'ah misalnya, nak bagi detail tu ramai orang tak tahu hak tu. Tapi umum riba haram, tu jangan tak tahu. Babi haram, jangan tak tahu hak tu. Asal nak sebut tu murad tasdik. Tasdik tu mesti tasdik bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa pendek dia macam tu. Satu iman ni mesti membenarkan apa yang dibawa datang oleh Nabi. Satu macam mana ada orang dia mengaku dia beriman, dia mengaku dia Islam, sedangkan dia tolak Nabi Muhammad. Pelik sikit tu. Dia kata dia Islam. Dia kami Islam buat jemaah pula. Dulu sebab tu NGO apa dia? Jemaah Al-Quran Malaysia. Pakai Al-Quran dia. Hadis sama. Pelik tu. Nak ada iman macam mana tu? Tak tahulah. Tapi itulah kita boleh cerita hukum je lah. Apa yang ulama dah sembang kan. Nak bagi keputusan apa-apa, kita bukan qadi, kita bukan hakim, kita bukan pemerintah nak sabitkan hukum kufur apa tak suka kepada dia. Kita boleh sebut di atas disiplin ilmu yang ni ulama sebut mereka ni terkeluar daripada ajaran Islam. Na'udzubillah. Kaedah kita dah tahu, kita bukan jadi qadi, jadi mufti nak bagi fatwa, nak ambil tindakan kepada orang yang tak betul tu. Kaedah kita hindarkan apa benda yang salah, jaga iman kita. Jaga iman kita. Asal nak sebut wa fusiral iman bil tasdiq. Jadi iman dalam hati untuk mengucap kalimah syahadah ni dia syarat sah iman. Satu kaedah kita ulama ahli sunnah wal jamaah, bila sebut kata mengucap kalimah syahadah ni ada syarat, ini jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada khasnya pada zaman Nabi SAW, orang ni dia ni hidup zaman Nabi, tak pernah lawan Rasulullah, bahkan membela Rasulullah dengan perbuatan, tapi mulut tak pernah mengucap kalimah syahadah. Antaranya pak menakan Nabi Abi Talib. Macam mana iman dia? Atas jumhur tak iman, pasal tak pernah mengucap, tapi sebut takat tu sudah. Pasal apa? Ada ulama kata iman Abi Talib. Pasal apa? Perbuatan itu menunjukkan iman. Memang ada bahas tu. Itu yang dia kata khulfu bit tahqiq. Satu ada kitab khas bicara tentang iman Abi Talib, iman Abi Talib. Saya tak ingat nama kitab apa tu. Dikarang oleh Mufti Mekah Mukarramah Ahmad Zaini Dahlan. Bukan Ahmad Ruzaini yang tidak dengar. Ahmad Zaini Dahlan. Dia Mufti Imam Syafi'i masa zaman sebelum Wahabi perintah dulu. Nama dia Ahmad Zaini Dahlan. Dia ada bahas, saya tak ingat nama kitab dia. Tapi belakang tu fi bayani iman Abi Talib. Asnal matalib fi bayani imani Abi Talib. Jadi kita sebut tu atas jumhur. Yang tu atas iman tu dia bahas, dia cara bahas dia. Saya nak sebut mudah boleh, tapi kaedah kita kalau orang tanya macam mana Abi Talib, dia tak mengucap kalimah syahadah. Cukup takat tu je. Lebih tak usah lebih-lebih ya. Takat tu. Dan jangan sebut tu sampai menyakitkan hati Nabi SAW. Ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah kita ajar macam tu. Allahumma salli ala. Bahkan kalau ikut jangan kata Abi Talib tu, pasal yang tu ada juga ulama kata ada iman Abi Talib ni. Bahkan Abi Lahab pun, walaupun ada Al-Quran surah Al-Lahab, jangan kata apa, memang ya Quran, tapi terus ada sebut sangat kata pak menekan Nabi ni kafir.
Pasal khasnya kita duk sambut maulid ni, siapa dia? Abi Lahab tu lah. Setiap hari Senin, dalam keadaan dia diseksa, pasal dia mati dalam keadaan tak ada iman. Tapi Allah Ta'ala ringankan siksaan dia pada hari, setiap hari Senin. Ditanya oleh para ulama, kenapa dapat kelebihan macam tu? Pasal dia, kata dia, kerana dengan sebab dia menyambut kelahiran Nabi SAW. Waktu Rasulullah lahir tu, ada riwayat kata dia menyembelih seekor, dia buat kenduri menyambut kelahiran Rasulullah dengan 100 ekor unta. Kita kambing makan 100 orang, dia 100 ekor unta, seronok dengan kelahiran Nabi. Ni orang yang kafir, bangkang Nabi, engkar gila macam Rasulullah. Allah Ta'ala bahkan bagi keringanan dengan dia dengan sebab kasih pada lahir Nabi. Tak iman pun, lahir Nabi ya. Macam mana orang yang beriman tak bangkang Rasulullah walaupun tak mengucap kalimah syahadah, katalah gitu kan. Tambah pula beriman dengan Nabi Muhammad, kasih kat Rasulullah, sambut maulid Nabi. Macam mana? Masya Allah. Tentulah Allah Ta'ala akan bagi nikmat, bagi nikmat, rahmat demi rahmat. Satu, bagus tak sambut kelahiran Nabi ni? Best. Memang sambut. Cuma tahunan punya acara satu hal, bulanan punya satu hal, mingguan punya satu hal. Kita macam mana? Kita ni orang beriman, iman kamil kalau setiap hari adalah sentiasa maulid dengan Nabi SAW. Apa dia? Selawat lah. Banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Tak banyak, cari jalan macam mana nak selawat. Kena cari jalan. Memang kena mujahadah. Kena muhasabah diri satu, mujahadah banyak. Asal nafsu tak suka. Habis-habis join kumpulan qasidah. Jadilah kan. Hari-hari qasidah. Memang ada ulama-ulama kita yang bila nak mula mengaji, qasidah dulu. Nak apa tu tujuan dia? Istilah tamat, sonok dengan burdah apa semua tu. Lagi apa? Sambil itu berselawat. Nak mengaji selawat dulu. Tuntang. Ya badratin. Badratin. Maula ya salli wa sallim daiman abada. Selawat dulu. Habis ngaji baca kitab, letih lah. Selawat dulu. Main genang. Tuntang. Kita buat kau esok tak? Tak ngantuk lagi tak? Tak ada riadah dia. Ada benda tu sebenarnya. Niat kita buat apa? Nak kasih atas Nabi SAW. Pasal memang kita berhenti. Saya pun pasal ada tok guru yang memang dia habis mengaji dia berselawat. Satu selawat. Kadang-kadang kita selawat pun bukan rajin mana kan. Yang tu latihan sebenarnya. Riadah. Allahumma salli afdal. Setidak-tidaknya kita biasa baca selawat tu, letak di mulut ni. Allahumma salli afdal salatin ala as'ani makhluk. Tempat lain pun kita dah biasa selawat. Jadi orang habis tak selawat, kita selawat. Allahumma salli afdal salatin. Tu lebih dia. Tu lebih dia. Kita dah jadi wirid, dah jadi selawat ni benda yang biasa kat kita. Selawat. Yang tu selawat 3 kali. Kalau selawat 300 kali, tapi kena mujahadah. Tak mujahadah tak boleh. Satu yang ada sistem tutu kita buat dalam sistem pondok ni, buat apa ni? Dia ada satu sistem nak biasakan diri untuk buat. Tapi ada benda yang dia ajar tu asas sangat. Riadah tu riadah asasi kan. Macam mana nak tafawu, boleh upgrade kan dia. Yang tu kau kena ambil khas dengan dia. Jumpa dia, kalau tambah dia ajar, dia bagi, tambah selawat banyak ni macam ni jalan siapa, ambil, pakai. Istiqamah. Apatah lagi, sumpah jangan tinggal lah. Tu keras lah sikit bersumpah tu. Bersumpah tu buat apa? Supaya istiqamah. Itu satu hal. Ada pelajaran tu. Cuma saya nak sebut, jangan banyak cerita kepada orang Abi Lahab apa ni. Memang tak beriman tu hal. Tapi sambut maulid ada kelebihan kat dia. Tambah Abi Talib. Masalah dia tak nutuk je. Tu yang disebut ada khuluf. Ada khulfu fihi bitahqiq. Ada hulfu fihi fi nutuk. Nak mengucap kalimah syahadah ni memang mesti orang mengucap. Itu yang faqih lah, syartun. Ada yang kata syartun, ada kata ruknun. Baca nazam syair nanti dulu saya bawa duk syarah. Ufusiral imanu bitasdik. Tasdik tu ialah mesti tasdik bi kulli ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khasatan tu tasdik bi kulli ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'lumin minad din bid-darurah.
tasdik bi kulli ma jaa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maklum fid din bi darurah. Itu iman. Itu Rasulullah apa yang dia buat datang, sama ada bab ketuhanan, bab malaikat, bab rasul, bab kitab. Hari kiamat, qada qadar, tak ada satu pun yang boleh kita nak ambil sebahagian, buang sebahagian. Tak boleh. Atas ayat asal macam tu. Yang tu disiplin tu. Satu besar kita iman ni mesti balik pada apa yang diajar oleh Nabi SAW. Satu kalau ada orang duk sibuk hadis, kita tengok tak betul. Perjalanan ahli sunnah wal jamaah dia bab ketuhanan tak betul. Ni apa yang dia ambil kat Nabi ni, apa dia? Kalau di sebuah Quran pun dia ambil apa yang kat Quran ni, bukan ambil semua, dia ambil sebahagian aja. Dia ambil sikit mana yang dia nak ambil. Contoh misalnya bab aurat. Dia ambil bab aurat mudah-mudah je lah. Ada pendapat. Dia ambil pula semua pendapat terpinggir. Memang ada seorang mufti tu dia macam tu. Mufti lagi. Kita panggil mufti pendapat terpinggir. Ini nama baru lah. Kalau dulu bahasa keras kan. Kita panggil lembut sikit. Mufti pendapat terpinggir. Macam apa? Semua dia ambil pendapat terpinggir. Dia tak ambil jumhur ulama. Tak ada. Dan dia ada kaedah apa? Tak semestinya kita menyusahkan dalam kehidupan agama ni, itu berarti kita beragama. Maksudnya kalau kita buat warak, belum tentu kita jadi orang beragama. Beragama ni ambil yang mudah. Dia ajar macam tu. Memang antara kata-kata dia macam tu. Dia ajar prinsip macam tu. Beragama ni bukan semestinya dengan kita ambil benda-benda yang payah, yang syadid, pendapat-pendapat yang keras. Betul. Nak buang mana hadis Rasulullah kata famanit taqash syubhat famanit taqash syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Nak buang mana hadis tu? Nak kata wara, tinggalkan benda-benda yang ada khilaf-khilaf ni, tinggalkan. Macam mana tinggal khilaf? Jangan pergi buat benda yang haram. Kalau ada khilaf kata halal haram, jangan buat benda haram tu. Kalau ada yang kata yang ni wajib, yang ni sunat, jangan tinggalkan hak sunat tu. Jangan tinggalkan benda yang ada ulama kata wajib tu, dia tak ambil pendapat yang sunat. Pasal apa? Dengan ambil hak wajib, tak ada siapa kelahian kita pasal kita dah ambil yang cermat. Faham? Saya sebut apa? Itu yang wamanit taqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang memelihara benda syubhat, dia telah jaga agama dia dan jaga kehormatan maruah dia. Macam mana dia punya prinsip syarah? Dia kata agama ni bukan mestinya dengan bahasa tu, bukan semestinya dengan warak. Agama ni kata dia, inilah ambil pendapat yang mudah. Islam ni din yusrun. Dia pendapat terpinggir. Dia ambil kaedah terpinggir. Bayar nak sampai babi pun yang haram daging dia diwar-warkan pendapat tu. Kulit sama tak apa. Yang haram babi pun makannya. Kalau bukan mak makan tak apa. Apa pula? Atau kita kena panggil dia mufti pendapat terpinggir. Mufti mana tu tanya lain lah kan. Zaman ni kalau sebut nama marah ni mah. Tapi realitinya macam tu aja kan. Kalau saya tak takut sebut nama, tapi dia orang punya cuaca macam tu, saya ikut je lah cuaca dia orang. Saya dulu saya sebut nama. Dia orang punya cuaca macam tu. Dah kita kalau memang ada orang yang kita kena tahzir nama dia, memang kena sebut dan tak jadi ngompat pun. Dan tak jadi salah pun. Cuma zaman ni zaman saman menyaman, tak kira saman ni kita tu hai pula kan. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga gitulah. Takut tak ada apa, inni akhafullah rabbal alamin. Tak ada takut aku kat makhluk dia. Kalau aku takut aku tak cakap macam ni. Apa saya cerita ni? Iman tu tak boleh ambil dengan, mesti ambil tasdik bima ja'a bin Nabi. Tengok apa yang ulama ajar panduan kita untuk nama iman. Dan bila orang ada iman betul-betul ni, dah ada di qalbi, apa akan jadi? Oh, memang dia akan tasdik lisan ni. Kalau jatuh hati kat orang perempuan, sebut apa-apa kat dia. Jumpa dah bapak dia, jumpa dah mak dia, mesti buat satu tak? Han dulu nak mengaji, cari lah tempat mengaji, cari lah main mana dulu dalam hati, betul sebut tak mulut, buat tak dengan perbuatan, cerita tak saya nak pergi pondok, saya suka pondok, saya nak ngaji pondok. Mula-mula pergi tengok je, lepas tu lekat terus. Iya, memang macam tu. Asalnya daripada hati, daripada hati tu terjemah. Jadi yang tu yang dia ada istilah lazim malzum.
Apa dia? Jadi mula ibtidak macam mana? Hati dulu. Khas hatta kita bicara ni dah mana? Kita ni bab Allah Ta'ala, yakin Allah Ta'ala, dalam hati ada, tapi tak kuat. Yang tu yang ulama ajar, ambil pada hadis-hadis Nabi SAW. Apa dia? Dalam hati ada dah, tapi nak tasdik mulut tu tak kuat. Apa kaedah dia? Tak ada ubat lain melainkan kena ajar tasdik di mulut. Apa dia? Itulah zikir. Iman kita ke Allah Ta'ala ada dah. Allah ilah, makhluk bukan ilah. Allah saja wujud hakiki, wahdatul wujud. Allah saja wujud, makhluk asal tak wujud, makhluk semua adami. Ada pelajaran kita duk belajar tauhid tu dah mudahlah nak faham tu. Allah saja hidup, lain semua makhluk mati. Ni hidup, Allah yang bagi hidup. Memang ada lah. Sipir kita dalam tauhid faham dah, cuma tak kuat. Apa kaedah nak kuat dia? Zikir. La ilaha illallah, hadir hati. Apa kaedah nak bagi baik hati? Tak ada jalan lain, zikir. Dan untuk boleh zikir saya tak cukup fikir. Fikir tu apa? Hadirkan apa yang kita belajar dalam tauhid tu, dalam zikir buat main, buat datang. Memang mula-mula proses dia susah. Kata ulama, susah dia macam mana? Macam mula-mula belajar naik basikal. Mula-mula naik basikal pandai, darah lutut, darah. Saya dulu tumit darah, pecah kuku ni, ibu jari. Kenapa? Brek pun tak ada. Langgar macam-macam, masuk semak. Zaman saya berlatih basikal, tak ada basikal kecil tau. Tak ada tricycle tu. Ada tapi bapak tak beli lah. Orang susah kan. Pakai basikal tua tu. Naik pun masuk kot palang kan. Pegang satu tangan, yang ni kepit tempat duduk. Kecil je satu. Tak jauh apa kan. Yang dua kan. Naik basikal. Turun bukit, sekarang macam mana? Nak pergi jatuh, tak boleh jatuh. Nak cerita tu je. Sama tak? Mula-mula nak boleh zikir susah. Hadirkan hati, hadirkan hati. Dah lama-lama tapi kena buat lah. Tak buat tak jadi. Tera nak boleh ada kemahiran tu lah dia susah sikit. Mudah-mudahan Allah taufik hidayah kita. Dia bagi iman dengan kita, tasdik kita. Lagi apa? Dia jadikan kita boleh mujahadah nafsu kita yang malas ni. Dan nak buat pun bukan ada susah mana, bukan naik bukit. Kerana naik bukit susah lagi. Kerana nak buka tayar susah lagi. Betul tu. Tambah skru ketat. Buka nak tayar, try nak. Try buat latihan buka skru 4 tayar. Jack. Buka tu jack, tukar tayar lain. Itu pasang balik. Macam mana? Tak ada sejam. Try nak buat. Letih tu. Zikir tak ada letih macam tu. Ini nafsu tak suka. Yang ni yang kena belajar latihan mujahadah nafsu. Untuk latihan terbaik dia macam mana? Ramadan. Banyak umur nanti Ramadan kita sampai, kita buat program khas. InsyaAllah. Tapi kena duduk tempat lain lah. Saya ada cadang, dia orang duduk minta tu. Nak mula program sana dah. Mula Ramadan. Kita war-warkan nanti. Ni baru cadang je. Ada dah iklan dah pun, sikit sebanyak. Nanti kita rasminya kita iklan. Siapa nak datang bulan Ramadan, kena daftar. Siapa cepat, dapat. Lambat, tinggal. Minta maaf. Pendaftaran dah penuh. Kita buat yang tu sikit. Siapa? Tempat terhad. Nak boleh lagi sanggup berlangitkan, beratapkan langit, berbumi, berlantaikan bumi. Macam nak gila je. Tak ada lah macam tu kan. Tapi maksudnya mujahadah lah sikit. Tak tahu macam mana keadaan ke depan program macam tu. Mudah-mudahan mudahkan juga semua urusan tu. Tahun lepas saya ada cadang nak buat sini, habis-habis Covid, apa pun tak boleh buat. Tahun lepas saya cadang kat sini nak buat. Memang pasal ada halangan nak pergi ke India apa sikit. Ada orang nak pergi Indonesia pun tak boleh pergi, India pun tak boleh pergi. Sini pun tak boleh buat apa. Habis duduk dalam rumah. Main tarawih pun kat rumah. Ada kelapangan kita Ramadan ni lah. Wallahualam. Semua ada hikmah belaka, ada sebab semua tu. Iman saja. Itu pun bab iman juga tu. Jadi asal nak sebut wa pusiral imanu bi tasdik. Tasdik dalam hati. Apa tu menutur ni dia adalah syarat iman. Itu atas kita bicara nanti insya-Allah akan sebut tu. Sekali lalu saya dah sebut, cuma baca tu lagi nak ambil apa tak ada jalan panjang sikit. Satu saya kata biasa dulu. Allah maksud. Apa saya duk sebut tadi ialah iman di hati. Kita memang ada dah, pelajaran ilmu tambah belajar, ilmu yakin dah ada. Betul macam mana nak dapat
ainul yakin. Dia kena riadah istilah. Riadah tu apa? Kena buat latihan. Kena banyak latih tubi. Apa latih tubi dapat iman? Tasdik hati dah ada. Semua ilmu dah ada. Tapi nak masuk betul-betul di dada. Yang tu kot bahasanya. Dia kena riadah. Kena latih tubi. Apa tubi yang nak kena buat? Latih tubi nak kena buat. Zikir, fikir. Hadir hati. Zikir. Tak ada buat kerja apa, duduk zikir. Orang dulu mudah buat pasal dia tak banyak cabaran. Dia tak ada handset. Setan dajjal tu tak ada. Kita dajjal tu banyak. Mudahan orang mudahkan juga tu. Dia kena ada satu sikap. Apa dia? Nak tinggal langsung pun tak boleh. Nak ambil terus bahaya. Untuk macam mana? Ambil dengan ada masa. Tengok jam, tengok, sudah dekat tu kan. Ada masalah orang tanya, jawab. Kalau tak ada masalah, hampa bukan ada orang tanya masalah pun, hampa yang cari masalah, tak payah. Kalau nak update status pun 3 minit cukup. Tak payahlah update status apa. Ni ambil nasi, lauk. Ni atas bukit pacak bendera. Kalau bisnes dapat duit gagah jugalah kan. Ini apa dah. Macam itulah. Boleh tinggal tu, tinggal lah. Kalau yang tu sebab pendapatan kita update orang beli apa, jual kokoja ke, jual kepek, jual apa, sambal hitam ke apa, jual madu ke update, jual apa tu saudak ke apa ke, jual ridak ke, nanti kita jual esok tu. Kalau yang tu satu hal lah. Ada juga munasabahnya. Yang ni apa benda update bawa motor, update duk wheelie, update sepak bola. Alamanya leceh tu. Apa saya nak sebut ni? Saya nak sebut, bagi ada waktu lain tinggal. Hantar kau, aku tak peduli kau. Aku ada kerja aku. Riadah. Riadah bukan main badminton. Boleh tak main badminton? La ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siapa nak main? Tak ada halangan. Haram tu tak ada lah kan. Tapi bizikri. Tak pun. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dah. Minhum man kalam Allah wa rafa'a ba'dahum bil hifzi pula. Inna awwala bait wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan lin-nas wa hudan lin-nas. Pum, hudan lil-muttaqin. Sampai bola boleh baca Quran. Tak memang boleh. Mula-mula memang susah. Biar sampai jadi dah lagi. Duduk je baca Quran, jalan baca Quran. Memang kita tengok ustaz yang kita jumpa Ustaz Amin. Memang latihan orang baca Qurannya tu. Orang Hafiz tu, dia mak dia taklah hafal 30 juzuk. Adik-adik dia saya tak tahu semua ke tak semua yang hafal Quran. Mak dia kalau suruh Yusuf, suruh Maryam duduk di mulut sambil masa pinggan. Hidup lagi rasa mak dia sambil masa pinggan. Kaf ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznana. Kita kalau baca tu lagi ambil sabun, ambil dawai ambil sabun, letak pinggan, pergi buru tempat dalam sikit. Kita jadi tu basuh 2 kali. Basuh 2 kali. Duk basuh tu tak habis, duk ingat ayat Quran tak lupa lah ni. Dia boleh. Boleh macam apa? Macam kita buat kita. Tahu sampai KL lah. Sembang 3-4 kali, baca kitab, 10 kitab, baca matan. Boleh buat sebenarnya. Tak latih. Saya nak sebut riadah. Riadah Quran lah tuan. Kita tak ada Quran apa ni, macam mana? Riadah zikir. Matan Jurumiyah aja hafal. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufid. Sambil menyangkut lah. Sambil tukang pondok. At-tamyizu wal ismul mansubul mufassirul imam bahama min az-zawat. Ni. Tafaqqa bakran syaizun bakran. Ana a'lamu minka wajhan. Ana aktsaru minka ma'lad. Begitu. Apa sah? La yakunu sahibul hali illa ma'rifatan angkat bismillah. Tak aja illa ma'rifatan. Bubuh. Contoh kefiat saya taklah rajin itu. Boleh tunjuk caranya. Khas kita nak dapat ni bukan jermiah ni. Iman. So kita cari iman. Jadi jalan dia apa? Zikir. Hadirkan zikir. Itu istilah ulama kita sebut riadah. Itu yang dah ngaji tauhid, fiqh lagi betul, nak apa pula? Nak tasawuf hati. Apa jalan? Itu ada tarik. Ini tarik lah. Saya sebut ni tarik umum lah.
Tarik umum. Memang tutup guru kita, dia ajar tarik umum. Dia bagi. Tutup umum dia bagi. Ajar. Dia fiat. Engkau nak khas, sanggup, silakan. Ambil lah mana guru mana. Tapi panduan dia dah ajar apa dia. Jaga jangan terjebak pada jalan-jalan yang salah. Jaga. Pasal ada juga nama tarikat tapi terikat. Nama tarikat tapi sesat. Ada. Banyak. Sangat banyak. Nak cari guru-guru tarikat yang atas jalan hak ni, oh memang kena waspada. Tambah pula tauhid tak ngaji, pekah tak ngaji, tiba-tiba ambil tarikat, lagi masalah je. Dia pun tak ada kayu ukur nak menilai. Dia nampak ni bagus saja. Ni apa? Nak ajar macam mana nak bersih hati. Allah ni suci. Oh kita kena suci. Macam mana nak suci hati kita? Kena sucikan diri kita. Tengok apa kita makan, apa kita minum. Duk makan bangkai je kata dia. Duk makan binatang je. Duk makan kambing, lembu. Macam mana hati nak suci? Oh, hati nak suci tak boleh makan benda berdarah. Oh pula. Untuk makan sayur je lah. Oh, sampai antara pahaman dia kata dia haram makan benda berdarah. Macam tu. Kalau makan kena kifarat, kena macam ni. Wow, hebat ni. Untuk korban, kita sembelih apa? Sembelih kerek. Sembelih temikai. Untuk korban lembu kambing. Macam-macam. Macam-macam. Allahumma salli. Nak sebut macam-macam sangat. Macam-macam pahaman ada. Ada yang tak payah mengaji. Ada yang tak payah semayang. Ada yang dah duduk makam. Ada yang nampak orang semua kecil-kecil je. Macam hampa ni semua orang syariat. Aku dah alam hakikat. Aku dah alam makrifat. Aku nak cerita pun tak boleh. Pasal ni hati, jiwa. Wah, ni perasaan. Kau tak faham. Aku dah tahu aku makam agung. Kau tak ada makam lagi. Cik. Orang yang makrifat ni sepatutnya makin kenal Allah Ta'ala, makin kuat taat. Bukan makin mempelekeh orang. Makin dia rasa diri dia lekeh. Makin dia rasa dia tak ada makam. Bahkan dia akan diisi apa? Aku fakir ilallah. Tutup guru kita, ulama kita ajar itu. Satu, dia mau ajar semua ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Dia ajar panduan tarik umum. Siapa, kalau nak pergi, kayu ukur dia bagi. Jaga. Kalau nak ambil, tengok. Yang ni sewil tak sewil. Dia dah bagilah. Okey, lalulah sebut tu. Masa nak sebut wa fusiral iman bi tasdik tu qalbi. Lepas tu asal dia tasdik lisani. Yang syarat syahadah tu adalah dia syarat, itu kaedah kita, dia bukan rukun iman, dia syarat. Mengucap kalimah syahadah dia syarat iman. Dan di atas syarat iman menunjukkan ada perkaitan antara iman dengan hati dengan nak zahirkan di mulut dengan lisan ni. Yang tu saya kaitkan dengan kaitan iman dah ada, ilmu yakin dah ada. Nak dapat apa pula? Nak dapat ainul yakin. Yang tu tak dapat tidak. Kena latihan mesti ada. Latih tubi. Perbanyakkan dia. Hadirkan ilmu yang kita belajar. Khasnya nak dapat kebesaran Allah Ta'ala. Rasakan hebatnya dia. Kita berhajat dan fakir pada dia sentiasa. Banyakkan kerja untuk berzikir ni. Kena latih dan tubi. Itu istilahnya riyadah. Riyadah. Faqilah syartun. Satu sudut saya sebut dah kan. Rambut tu panjang. Situ dulu. Kita bercara iman ni. Sebenarnya dah baca lah Syekh depan tu. Tapi ada benda saya nak sebut. Nak takdir galau apa tu. Saya sebut tu sikit ni panjang. Saya ada keletihan sikit. Ada soalan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdalus salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.